Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam satu Malaysia. Inilah waktunya untuk kita bersama-sama dalam program BP Healthcare di Bernama Radio 24. Baik, dan untuk hari ini kita bawakan tetamu yang mendapat pendedahan ataupun mendapat pelajarannya daripada University of Melbourne, Australia. Dan kita ucapkan selamat datang kepada Dr. Zin Azrai bin Zainuri. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera kepada pendengar-pendengar semua. Baik. Doktor, sepanjang karier doktor pernah berkhidmat sebagai pegawai perubatan di beberapa hospital seperti Medora Base Hospital, Western General Hospital, Austin Repatriation Hospital dan juga Hospital Kuala Lumpur. Betul tu. Okey. Baik, sebelum kita beralih kepada topik kita pada hari ini kan, banyak sebenarnya pengalaman doktor bermula 1987. Jadi apa sebenarnya perbezaan masyarakat di setiap kalau kita tengok pesakit-pesakit di tempat lain dengan di Malaysia? Sebenarnya sama saja sebab walau di mana kita pergi pun ada golongan pesakit-pesakit yang lebih peka kepada keadaan mereka. Even di Australia ada juga yang tidak peduli dengan keadaan kesihatan mereka dan ada juga kebanyakannya pula yang terlalu ekstrim sampai menjaga keadaan badan dia sampai begitu fokus sangat sampai melupakan perkara-perkara lain. Kejap-kejap basuh tangan, Ada juga. kejap-kejap gosok hidung. Dia jadi macam terlalu obses kan? Kan? Betul. Okey. Baik, Tapi dan hari ni kita bukan nak cerita pasal obses tu, kebersihan. tapi kita nak cerita tentang makanan. Kita pun baru lepas sarapan ni. Mungkin ramai yang baru lepas sarapan belum masuk pejabat lagi, Doktor. Betul. Okey, tapi seimbang atau tidak seimbang makanan mereka itu? Itulah hari ini kita cuba bincangkan 3 faktor utama yang memainkan peranan yang boleh menentukan keunggulan kesihatan individu. Pertama, peranan makanan seimbang. Kedua, peranan senaman yang kerap. Dan ketiga, pentingnya kita memantau kesihatan kita. Okey, jadi kalau kita cerita tentang makanan seimbang ni kan doktor, sekarang ni kita tengok ramai orang yang nak diet, nak kuruskan badan, lagi-lagi lepas raya ni kan. Ada yang makan buah aja. Ada juga yang minum air je. Jadi adakah itu dikatakan makanan yang seimbang? Tak. Kalau kita nak bercakap secara umumnya, makanan seimbang ni mesti ada unsur-unsur komponen makanan. Mesti ada karbohidrat atau kanji, mesti ada protein, mesti ada lemak, vitamin, zat-zat galian, serat dan juga air. Semua unsur-unsur ini mesti ada setiap kali kita makan sarapan, setiap kali kita makan tengah hari dan makan malam, mesti dalam bahagian-bahagian yang optimum. Okey, dan dari segi piramid makanannya pula mungkin doktor boleh jelaskan dengan lebih terperinci. Silakan. Piramid makanan ini sebenarnya adalah satu kaedah untuk kita menentukan kita dapat makanan yang seimbang. Kalau dari segi piramid makanan, kita mesti memastikan makanan kita berdasarkan kepada dasar piramid tersebut. Dasar piramid tersebut selalunya banyak makanan yang seperti sayur, bijirin seperti beras dan gandum dan buah-buahan yang tinggi kandungan seratnya. Kita perlu mengurangkan makanan dari puncak piramid yang termasuk gula, lemak seperti makanan coklat, aiskrim seperti begitu. Baik, 0326927939 itu talian yang anda boleh hubungi untuk bersama-sama dengan kita sebarang persoalan berkaitan dengan makanan seimbang, senaman dan pemantauan kesihatan. Kita ada Dr. Zin Azrai bin Zainuri. Baik, doktor, kalau melihatkan juga kan Amar dari segi orang tahu, kita tahu kewujudan piramid makanan itu. Kita tahu sebenarnya kita perlu ambil makanan ikut apa yang perlu kan. Kita dah belajar kat sekolah segitiga. Segitiga. Kan? Yang bawah paling banyak, yang atas paling sikit. Tapi masyarakat Malaysia sebenarnya ni terbalik. Piramid tu jadi tergantung pula terbalik. Dia jadi glass wine. Yang bawah pula yang banyak, yang tu dah jadi sikit. Yang tu macam mana doktor? Itu tak seimbang lah tu. Sebenarnya susah kalau kita nak ikut banyak-banyak kaedah ni, kadang-kadang mengelirukan. Ada kaedah portion, exchange system, kaedah piramid makanan. Pada saya kaedah yang paling praktikal ialah sistem pinggan atau kita panggil plate system. Cuba kita bayangkan bila kita makan tu pinggan di atas meja makan. Okey, ini untuk makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Okey. Apa yang kita patut tahu, separuh pinggan itu mesti diisi dengan sayur berdaun. Itu yang paling bagus. Suku sahaja pinggan itu diisi dengan kanji dan karbohidrat yang kompleks. Yang bagus sekali ialah nasi. Cuma suku sahaja. Kita boleh isi dengan lauk atau protein. Ini mungkin daripada tumbuhan, mungkin daripada haiwan. Kalau dari tumbuhan, tempe atau tahu.
Kalau daripada haiwan, ikan, ayam, daging dan sebagainya. Dan jangan lupa, buah-buahan pun tidak boleh berlebihan. Sepotong kalau buah-buahan tu manis sangat. Okey. Jadi tidak, kalau kita ingat bulan puasa kan, kita pergi buffet, Oh. sepinggan tu, segala suku ada doktor. Dah- Sebukit. Dah sebukit nasi kan. Itu baru pinggan pertama, pinggan kedua Yang sebukit kedua belum mi. lagi. Sebukit mi lagi. Okey doktor, kalau sekarang tadi kita beritahu berkaitan dengan diet kan, ada pelbagai juga cara yang diberikan, terutama yang menerusi laman sesawang internet dan sebagainya. Ada diet Atkins. Saya dengar Atkins ni sangat popular. Adakah itu boleh sebenarnya kita buat Amalkan. untuk dapatkan badan kurus? Tiba. Diet Atkins yang saya faham ialah dia lebih mementingkan kepada mementingkan protein. Jadi kalau kita bayangkan seorang tu makan protein sahaja, dia akan mengurangkan dia punya karbohidrat, dia akan mengurangkan serat, dia akan mengurangkan air. Masalah yang berlaku bila kita buat begitu, badan kita masih memerlukan tenaga. Kebanyakan tenaga senang dapat daripada karbohidrat yang kompleks seperti nasi. Kalau kita kurangkan sangat dengan makan protein sahaja, apa yang boleh berlaku, badan kita perlu mendapatkan tenaga tu, dia akan pecahkan otot kita. Apa yang berlaku, orang yang menggunakan Atkins diet mungkin akan kekurangan dia punya otot selepas beberapa minggu. Bila dia makan seperti biasa, tidak banyak otot untuk membakar tenaga dia, dia akan tambah berat badan. Dan dia tambah berat badan dengan yang paling senang ialah lemak. Dia mungkin hilang 1 kilo otot, dia mungkin tambah balik 1 kilo lemak. Jadi berat badannya tak berubah. Tapi saiz badannya berubah sebab 1 kilo lemak berbeza volume dia dengan 1 kilo otot. Jadi konsep bila kita nak mengawal berat badan kita, sepatutnya kita fokus kepada membina otot, bukan mengurangkan berat badan. Asalkan kita bina otot kita walau macam mana cara sekalipun, itu yang kita nak. Tapi risau juga kan Raifah, kita ni duduk impikan, okey saya nak membina otot saya, sekali yang terbina lemak. Susah juga doktor kan. Tapi doktor, bila kita bercerita tentang bersenam dan sebagainya ataupun mengambil pemakanan yang seimbang, ramai yang tidak mendapat informasi yang sebetulnya mengenai pemakanan yang seimbang. Ada yang kata, okey saya makan oat, tapi makan oat tak turun juga berat badan, ataupun mungkin juga dia amalkan sekarang ni ramai orang buat Raifah, diet air kan, water diet, tapi pun tidak seimbang juga. Apa puncanya semua ni doktor? Apa maksud awak kalau punca dia tidak seimbang? Adakah ianya disebabkan kurang pengetahuan tentang ya. Okey. Saya rasa maklumat tentang pemakanan ini bukan satu perkara yang semula jadi. Ya. Kadang-kadang even dalam pada kalangan kami doktor pun, kami tidak berapa maklum tentang maklumat makanan. Tetapi di dalam kami punya organisasi, kami banyak ada nutritionist dan dietitian. Mereka ni belajar 4 tahun tentang pemakanan saja. Bayangkan berapa banyak informasi yang mereka ada. Dengan cara kami berinteraksi dengan mereka, mereka banyak mengajar kami doktor-doktor yang berjumpa pasien, yang berjumpa pesakit-pesakit, dan maklumat ini kami dapat serahkan kepada pesakit-pesakit untuk digunakan. Okey. Baik. Doktor, kalau boleh juga kita tahu kan dari segi kaedah yang praktikal sebenarnya untuk memastikan kita makan makanan yang seimbang. Kadang-kadang kita rasa kita dah masak ayam, kemudian kita dah masak sayur, kita bagi anak kita masak nasi, kita rasa itu dah seimbang dah. Tapi kita tak tahu sebenarnya macam mana kita nak menyukat benda itu benar-benar seimbang. Saya dari pinggan tadi tu. Saya gunakan kaedah pinggan sebab kaedah tu yang paling senang. Di mana-mana awak pergi, awak gunakan makanan-makanan yang bagus, makanan tak bagus, makanan yang elok, sedap ke, senang menggunakan pinggan tu sebab senang. Seperti saya kata, separuh pinggan tu mesti sayur. Suku pinggan tu mesti karbohidrat yang kompleks seperti nasi. Nasi still yang paling bagus, dan suku sahaja protein, which is lauk lah. Okey. Baik. Tapi dan kan jangan lupa ya, buah-buahan pun jangan terlebih sangat, dan air pun kita kena ada juga. Nak makan buah tembikai sebiji. Tak boleh dah lebih dah sebab kan. dalam tembikai itu banyak gula. Kalau kita gunakan buah-buahan sahaja. Saya pernah dengar satu ceramah oleh Dr. Rajban Singh yang mengatakan kalau menggunakan gula sahaja, makan buah sahaja boleh menyebabkan kencing manis juga. Walaupun ia adalah manis daripada buah. Dia serat tinggi, tapi dia juga tinggi kadar gula dia. Bayangkan kita dapat gula kita daripada tebu. Betul. Dan juga seperti beet,
beetroot contohnya. Itu semua punca-punca gula. Jadi bukan semua gula tu bagus, bukan semua buah-buahan tu kalau makan berlebihan baguslah. Maknanya menjadi mudarat kalau berlebihan. Sebelum kita masuk kepada senaman yang Dr. saya tanya, betul ke kalau kita makan, contohnya kita jangan campurkan seafood dengan ayam macam tu. Dia kalau kita makan makanan darat je, contohnya ayam dengan daging je boleh. Jangan campurkan. Dengan makanan laut. Pernah dengar, tapi bila saya berbincang dengan nutritionist, dietitian, perkara tu tak wujud sebenarnya yang kalau pemahaman mereka lah. Jadi ada setengah orang yang percaya begitu, tapi kami rasa tidak ada bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan perkara itu betul lah. Atau mungkin ianya disebabkan keadaan biologi seseorang yang menyebabkan mungkin berlaku sedikit komplikasi begitu. Terpulang kalau seorang tu katalah dia ada masalah gout, dia tidak boleh banyak sangat makanan seafood yang seperti sotong yang banyak kandungan purin atau uric acid. So seperti saya kata, keperluan makanan masing-masing berbeza-beza terpulang kepada keperluan kalori mereka. Ini ditentukan oleh keadaan otot yang dia banyak, ada kebanyak atau tidak, dan juga dia punya aktiviti harian. Selalunya secara kasarnya kita perlukan dalam 1,200 untuk perempuan yang kecil badannya, 2,000 kalau orang dia lelaki yang badannya besar sedikit. Jadi setiap makanan tu dalam setiap kali kita makan lebih kurang 300 kalori, 400 kalori sepatutnya sudah bercukupan. Saya tertarik dengan kata doktor sebab dia kata tadi kanji itu yang paling penting dan nasi adalah paling bagus. Tapi jangan banyak. Tapi ada juga pakar pemakanan kata nasi ambil sesudu je. Saya pun macam pelik juga. Itu terlampau sikit. Sesenduk bukan sesudu. Senduk sama dengan mungkin suku sudu dia sebesar senduk. Besar sikit. Okey, untuk anda yang mendengarkan kami waktu ini, kita bersama-sama dengan BP Healthcare di Bernama Radio 24, Dr. Zain Azrai Zainuri, berbicara berkaitan dengan makanan seimbang, senaman dan pemantauan kesihatan. Boleh hubungi kita 0326927939 atau terus saja ke laman Facebook kami dengan kata carian Bernama Radio 24. Sebarang soalan, kalau anda nak kongsi juga, anda kurus sebab makan separuh sudu nasi mungkin. Kan? Okey, doktor, dari segi bersenam ni, sekarang rakyat Malaysia suka menggunakan alasan saya ni wanita berkerjaya. Bukan rakyat Malaysia lah, saya terutama saya sendiri kan. Saya tak sempat nak bersenam. Ini alasan yang sering kita dengar. Macam balik mana, rumah doktor? jaga anak pula. Tak sempat. Itu kira bersenam lah tu, doktor. Boleh ke? Itu fakta, itu hakikat hidup kita. Kita sibuk, kita terpaksa pergi kerja, jam, semua tu kan. Tapi sebenarnya kita mesti pentingkan senaman untuk melindungi jantung kita sekurang-kurangnya, untuk mengekalkan flexibility sendi dan otot, dan untuk mengekalkan kekuatan otot kita. Setakat untuk melindungi jantung, senaman yang optimum ialah berjalan laju lebih kurang 30 hingga 50 minit sebanyak 3 hingga 5 kali seminggu. Kalau kita bersenam kurang daripada 3 kali seminggu, itu namanya malas. Tetapi bila kita faham hakikat hidup sibuk, sebenarnya apa yang kita perlu buat masa dalam bersenam, kita perlu maintain dalam 65% hingga 80% kita punya maximum heartbeat. Untuk orang katalah umur 50 tahun seperti saya perlu naikkan kadar jantung saya cuma setakat 110 seminit. Yang ini kalau saya seorang yang suka buat kerja rumah, saya boleh buat vacuum, follow dengan disusuli dengan mop rumah saya. Kalau saya maintain selama 30 minit hingga 50 minit, ini sudah dikira cukup untuk melindungi jantung. Tapi kalau kita bersenam untuk sebab-sebab lain, untuk cantik badan, cantik bicep, itu perkara lain. Kita kena senaman yang perlu seperti resistance training. Itu kena duduk dengan physical instructor awak, tanya apa yang sesuai. Yang penting pada saya untuk semua orang, core muscle. Core muscle kita mesti kuat supaya kita dapat maintain. Tertarik kan dengan apa yang doktor kata? Kita semua malas. Sekarang ni semua jenis macam nak kempis perut, beli apa yang bergegar, yang mesin bergegar. Sambil bekerja bergegar, boleh lah juga doktor. Okey. Tapi kan, macam mana dengan kesan kepada keadaan tubuh badan dengan menggunakan mesin sebegitu? Ada yang buat macam electrical current therapy dan sebagainya untuk dapatkan six pack. Tapi kita jawab selepas sekejap lagi doktor. Kita terima pemanggil. Cik Alif. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alias pada salam. Cik Alias. Cik Alias, silakan. Ya, sedikit pertanyaan kepada doktor. Ya, ini mengenai faktor keturunan, doktor. Jadi faktor keturunan ni berapa peratus mempengaruhi fizikal seseorang itulah. Kadang-kadang ada yang mempunyai rangka yang besar. Jadi faktor keturunan ini saya rasa juga boleh memberi yang menyebabkan berat badan
yang kita selalu katakanlah. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Encik Alias. Salahkan bapak pula. Ayah saya yang gemuk sebab tu saya gemuk. Keturunan saya memang gemuk-gemuk. Tu yang jadi gemuk katanya. Faktor keturunan memang ada menyumbang lah. mempengaruhi ke fizikal kita, kesihatan kita. Dan sebenarnya apa yang kita patut fokus ialah seperti saya kata dalam tajuk hari ini, kita kena makan seimbang, kita kena senam kerap, kita kena memantau kesihatan. Jadi tak kira apa faktor kesihatan kita, tak kira bentuk badan kita macam mana, kita bukan perlu jadi kurus ataupun jadi besar, kita perlu jaga beberapa parameter. Contohnya, orang lelaki tidak boleh perut kita buncit, saiz ukur lilit perut kita tidak boleh lebih 90 cm. Orang perempuan tidak boleh 80 cm. Dan kita kena jaga BMI kurang pada 23 kalau untuk orang Asia. So ini perkara-perkara yang kita jaga. Walaupun badan kita kurus, tapi kalau kita masih ada masalah-masalah BMI lebih tinggi, kita punya perut buncit, ini akan menyebabkan kita senang kena penyakit-penyakit yang bahaya. Okay. Baik. Ya, ukur lilit tu kita kena ukur selepas ni. Tapi doktor ada yang kata, saya dah jaga makan, saya dah bersenam dengan kerap. Cukup tak setakat tu? Macam nak tahu dah cukup dah ni? Tak payah senam dah. Belum. Senam kena senam. Jadi seperti saya kata, kalau nak jaga untuk jaga jantung 3 hingga 5 kali seminggu, 30 hingga 50 minit. Tetapi pemantauan kesihatan masih juga penting. Kerana seperti saya telah sebutkan dalam interview pada tahun lepas, ramai orang tidak tahu mereka mengalami penyakit-penyakit seperti sakit kencing manis, kolesterol dan juga darah tinggi. Tanpa menggunakan kaedah pemantauan kesihatan, tidak akan tahu mereka ada penyakit-penyakit tersebut. Kerana ada 15% dewasa mengidap kencing manis, 40% mengidap darah tinggi dan hampir 28% mengidap kolesterol yang berlebihan yang akan dikait hubungkan dengan penyakit angin ahmar dan sakit jantung yang menjadi punca kelima dan kepertama kematian di Malaysia ini. Di tahun 2012 sahaja 50,000 orang dimasukkan hospital kerana angin ahmar. Ini lebih kurang 137 orang sehari. Sungguh menakutkan. Baik, bukan saja penyakit-penyakit itu doktor, sebenarnya obesiti juga dilaporkan meningkat. Menteri Kesihatan sendiri mengumumkan bahawa kadar obesiti meningkat dengan cukup mengejutkan sekali. Kita termasuk ke tak dalam obesiti tu? Doktor, macam ni kalau orang tu dia dah obesiti kan? Jadi kalau nak mula bersenam, memang penat lah sebab baru nak mula kan? Ada tak tips yang boleh diberikan kepada mereka ni? Pertama, kita kena tahu apakah itu obesiti. Dia ada dua kategori, overweight ataupun obesity. Kalau ikut WHO classification, overweight ialah BMI antara 25 hingga 30 dan obese ialah BMI lebih daripada 30. Satu lagi parameter yang mesti saya sebut ialah waist hip ratio ataupun ukur lilit perut. Seperti saya kata tadi, lelaki tidak boleh 90, perempuan tidak boleh 80. Jadi kita kena ada parameter-parameter tersebut. Untuk kita nak mengurangkan berat badan, kita bukan nak kurangkan berat badan. Seperti saya kata tadi, fokus kepada untuk membina otot kita dan mengekalkan kekuatan otot kita. Berat badan tu akan turun dan naik. Orang yang sihat boleh hilang lebih kurang 1 kilo berat badan seminggu kalau muda. Tetapi kita kena lebih realistik. Takkanlah kita nak cuma jaga semua ni 3 bulan lepas tu kita belasah balik. Tak boleh. Dia kebanyakan mentaliti orang kita dekat Malaysia ni doktor. Kalau kita tengok dia dah berjaya turunkan berat badan, tiba-tiba dia jadi macam lalai balik, dia jadi leka balik. Kan? Lepas tu dia makan cukup-cukup, kemudian besar balik. Kemudian senang balik. Saya tak kata siapa-siapa kan. Saya pun tak terasa. Saya setuju dengan awak. Dan satu lagi doktor, bukan hanya itu tau. Ada orang yang dia makan suplemen untuk kurus kan. Bila berhenti terus mendadak. Hati-hati suplemen untuk kurus tu sebab ada 20 tahun lepas kita telah ban beberapa banyak suplemen yang bukan saja ubat yang diberi oleh doktor tapi juga suplemen dalam bentuk herba yang kandungannya sama dengan macam ubat-ubat tersebut. Ada satu masa dulu ada satu suplemen tu boleh menyebabkan 1/3 yang memakan menyebabkan sakit jantung. Okey. Sebab kan saya pernah juga terbaca doktor, ada orang bila makan ubat kurus ni dia akan cakap jantung kita akan bergerak dengan laju tau. Bila kita rujuk balik kepada penjual kan, dia kata itu memang perkara biasa. Kalau lagi laju jantung awak lagi cepat kurus. Sebab dia membakar lemak katanya. Bahaya tu. Baik berjumpa doktor mereka masing-masing.
find out apa yang sebenarnya dalam bahan tu. Walaupun dia dalam bentuk homeopati, kadang-kadang dia ada bahan yang aktif tu sama dengan bahan dalam ubatan moden. Okey. Bahaya Baik. tu. Okey. Untuk yang appetite suppressant kita panggil. Okey, jadi Baik. berapa kerap kita perlu dapatkan pemantauan kesihatan, doktor? Terpulang kepada masing-masing. Yang pentingnya kita kena berhubung kait dengan kita punya doktor family ataupun doktor keluarga, kerap berjumpa supaya dia boleh rekodkan kesihatan mereka memeriksa dan menyusuli dengan pemeriksaan seperti mengambil darah, menghantar air kencing, dan kerap kali kita paksa buat pengimejan diagnostik. Ini mesti memerlukan contohnya ultrasound, CT scan, MRI, X-ray, mammogram, semua ini pernah selalu kita buat. Contohnya SOCSO ada membenarkan kita membuat untuk semua yang umur lebih daripada 40 tahun. Betul. Setahun sekali paling tidak. Benar. Okey, baik doktor, bila kita bercerita mengenai makanan seimbang, senaman dan juga pemantauan sebegini, kita akan berbalik kepada organisasi yang doktor bernaung sekarang ini, iaitu BP Healthcare. Apa sebenarnya sumbangan BP Healthcare dalam konteks makanan seimbang, senaman dan juga pemantauan? Dalam organisasi kami, yang bagusnya ialah kami bekerja sebagai satu pasukan. Dalam pasukan kami, doktor akan berinteraksi dengan nutritionist, dengan dietitian, dengan sonografer, lab technician dan doktor-doktor pakar. Dengan cara begini kami dapat maklumat terperinci supaya kita boleh menasihati pesakit kita apa yang perlu dibuat. Kalau belum jadi penyakit, kita beritahu macam mana supaya elakkan jadi penyakit. Mencegah lebih bagus daripada mengubati sebenarnya. Okey. Betul. Ada orang kalau sakit kan dia tak nak makan ubat. Dia kata biarlah badan saya dengan sendirinya. Bagi sihat. Dia jenis macam ubat tak apalah, tak apa. Dia sanggup, dia kata nak. biar elok sendiri katanya. Dan ada orang ini baru berlaku doktor. Isterinya bersalin, dia sambut sendiri di rumah. Betul. Kita menyaksikan sendiri perkara ini. Bagaimana doktor? Sebenarnya ubat ni, kalau awak sudah perlukan ubat tu, maknanya semua health screening tu awak dah tak buat, awak dah terlupa nak buat. Bila dah jumpa doktor, perkara tu dah jadi terlajak, dah teruk lah. Kalau kita tak makan ubat tu, bila dapat nasihat doktor, apa yang masalah? Contohnya kalau awak kena kencing manis, kalau tak makan ubat kencing manis, apa yang berlaku? Buah pinggang kita boleh rosak. Sebab itu, kalau perlu makan ubat, doktor akan berbincang dengan awak. Dia akan tengok sesuai ke tidak ubat tu untuk awak. Kalau sesuai, dia akan terus bagi. Awak akan beri maklum balas. Kalau ubat tak sesuai untuk saya, kena kesan-kesan sampingan, dia akan tukar ubat tu. Itu cara dia, ya. Okey, jadi kalau perlu makan ubat. Jangan kata tak apa, saya ambil je ubat kat doktor. Pergi jumpa doktor nak dapat MC je. Satu lagi, jangan ambil ubat secara beli saja. Sebab itu kita tidak ada pemantauan. Kita nak ada doktor yang memantau. Kalau tidak ada pemantauan, itu yang bahaya. Okey, doktor, bagaimana boleh dengan kadang-kadang bila kita demam panas, contohnya kita ke klinik kan, kemudian doktor akan bagi ubat, mungkin antibiotiknya untuk 3 hari sahaja. Lepas 3 hari datang lagi. Kalau tak sembuh, kita akan bagi yang lebih kuat. Adakah itu normal? Itu ialah satu rejim yang bagus, satu amalan yang bagus. Sebab kita nak jumpa balik selepas 3 hari, kita nak memantau mereka. Adakah sesuai ke tidak ubat ni. Kadang-kadang ada tindak balas yang kita tidak boleh jangka. Jadi kita nak tukar ubat tu. Kalau penyakit dia katalah tidak respon kepada antibiotik yang kita bagi, kita mungkin nak tahu kenapa. Mungkin penyakit virus. Jadi kita berhenti dengan antibiotik, kita kena tukar. Jadi ada sebab lah 3 hari sekali tu kena pergi. Benar. Okey, dan satu lagi, kadang-kadang apabila kita sakit, kita gout contohnya, kita ambil contoh paling mudah doktor, kita pergi ke klinik A, kita dapat suntikan tapi kita tak baik. Selepas 3 hari sama je, makin membesar kan. Kemudian kita ke klinik satu lagi, kita mendapat suntikan tapi kita tak tahu suntikan apa, terus elok. Itu kenapa? Adakah kerana ubat yang diberikan oleh klinik A tidak sesuai, ataupun dari segi lebih kuat ubat yang diberikan oleh klinik B? Kadang-kadang terpulang kepada gout masing-masing. Kalau gout tu teruk, doktor yang kedua tu mungkin takut dia bagi injection yang terlalu kuat. Betul, dia punya kesan cepat, tetapi takut kesan sampingan kepada bahagian lain badan. Katalah contohnya kalau dia bagi steroid, takut kena dia punya buah pinggang. So tanpa tahu apa yang diberi pada pesakit itu, susah nak komen. Tapi bahayalah kalau kita tak tahu apa yang kita dapat, ya. Tapi dewasa ini kan ramai masyarakat kita macam lebih cenderung nak dapatkan ubatan tradisional pula kan, katanya nak ubat herba. Masuk hutan ketuk sendiri pokok kayu. Konon-konon tongkat ali. Jangan salah. Sebenarnya tu tongkat kayu. Doktor, maklumat lanjut. Kan yang boleh kita dapatkan. Bagaimana untuk mendapatkan khidmat nasihat? Doktor mengamalkan rawatan alopati. Mungkin pakar tradisional mengamalkan rawatan homeopati. Semua adalah pakar dalam bidang masing-masing. Jadi kalau kita memandai-mandai, itu yang berlaku masalah. Sama ada kita pergi ke alopati, homeopati,
atau traditional medicine, kita kena pergi kepada pakarnya, pakar yang betul-betul ada tauliah, bukan sama-sama siapa saja yang mengaku dia saya expert. doktor, pergi. Okey. Seronok bila kita berbincang berkaitan dengan makanan seimbang, senaman dan pemantauan kesihatan. Tapi kita boleh berakhir di sini, doktor. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami BP Healthcare di Bernama Radio 24. Laman sesawang yang boleh mereka layari kalau nak dapatkan produk-produk BP Healthcare. www.bphealthcare.com. Okey. Dan BP Healthcare juga ada delivery tau. Anda boleh order, buat pesanan dan mereka akan hantar di rumah. Betul kan, doktor? Betul. Dan juga anda boleh secara langsung sebenarnya bertanya pendapat menerusi laman sawang yang diberikan oleh doktor tadi kan? Benar. Baik. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada doktor kerana kesudian doktor untuk bersama dengan kami. Kita kembali selepas ini ke Maskin Berita pukul 9 pagi dibawakan oleh Biasan. Terima kasih semua.